Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia itu kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Secara khusus kepada tuan imam, kepada tuan pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, pemimpin-pemimpin masyarakat, dan tentulah tidak dilupakan kepada para alim ulama dan juga asatizah. Pada malam ini saya diminta untuk berkuliah maghrib di Masjid Az-Zaimah, Bandar Seri Indah, ya. Tawau, ya. Sudah berseri indah lagi, ya. Cuma tajuk secara khusus tidak diberikan, tajuk yang khusus, maka saya mengambil tema umum. Rihlah perjalanan saya ke Tawau pada kali ini adalah berkaitan tentang pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Baru saja tadi di Facebook saya upkan satu posting yang saya lihat perlu, walaupun orang yang berkenaan mungkin tidak akan terima juga, ya. Saya lihat beliau sepertinya kurang faham apa yang dibincangkan, tapi saya berharap dapat diambil manfaat oleh orang lain, iaitu beliau menyeru dengan seruan yang benar, tetapi beliau tidak faham bagaimanakah seruan itu terhasil dalam dunia realiti. Itu beliau menyeru supaya kita itu berpegang kepada Quran dan Sunnah. Tetapi yang menghairankan, kata beliau, yang mengasaskan agama Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang mengasaskan ahli sunnah wal jamaah itu al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Sepertinya beliau membezakan yang Nabi SAW bawa lain, itu namanya agama Islam. Yang dipertahankan oleh al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu lain, itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila saya baca, saya kata ini gagal faham yang parah kalau macam ini. Maka itu saya ambil peluang untuk menerangkan tentang ahli sunnah wal jamaah.
Ahli sunnah wal jamaah ini ada 3 perkataan utama. Pertama, ahlun. Ahlun ada pelbagai makna. Boleh jadi ahli keluarga. Ahlun boleh makna penduduk, ya. Ahlul jannah, penduduk syurga. Ahlun juga boleh bermakna pengikut. Ahli sunnah berarti pengikut sunnah. Dan itu yang dimaksudkan di situ. As-sunnah dari segi bahasa adalah jalan. Jalan yang baik dipanggil sunnah. Jalan yang buruk juga dipanggil sunnah dari segi bahasa. Tetapi dari segi istilah syarak, bila sebut sunnah, itu hanyalah at-tariqatul mardiyatul maslukatu fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut sunnah dari segi istilah syarak, hanyalah jalan yang diredai sahaja, yang dijalani dalam agama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat, tokoh-tokoh agama. Maka datanglah kalimah ahli sunnah. Kenapa ada al-jamaah di situ? Nah, yang ini yang saya lihat orang itu gagal faham. Dia ingat kalau ikut Quran dan sunnah lain. Kalau ahli sunnah wal jamaah tu lain. Dia ikut Quran dan sunnah tu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut ahli sunnah wal jamaah tu ikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Ini bahaya faham macam ini. Kerana Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau bukan mengasaskan satu ajaran baru, tidak. Tapi beliau bangkit mempertahankan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana ajaran baginda diserang oleh pelbagai bentuk bid'ah. Jadi al-jamaah ini kerana Nabi SAW pernah apabila ditanya oleh para sahabat, Nabi beritahu, sataftariku ummati ila 73 firqah au millah. Akan berpecah umat saya kepada 73 pecahan ataupun 73 jalan. Kulluhum finnar. Semua yang berpecah ini akan masuk neraka. Wal iyazubillah illa wahidah, mujurlah kecuali satu. Maka para sahabat tentulah ingin tahu. Maka sahabat bertanya tentang al-firqatun najiyah, yang satu golongan yang selamat itu siapa? Dalam satu riwayat Nabi SAW menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, yang berpegang sebagaimana pegangan saya dan pegangan para sahabat. Automatik Syiah tertolak kerana mereka itu membenci kepada majoriti para sahabat. Bahkan ada yang sampai mengkafirkan para sahabat. Jadi nak ikut Nabi SAW, itulah panduan Nabi. Yang selamat adalah yang sebagaimana pegangan Nabi dan juga pegangan para sahabat. Dalam riwayat yang lain, apabila ditanya tentang al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, Nabi SAW menjawab al-jamaah. Kumpulan yang selamat adalah jamaah. Erti apa? Erti jamaah umat Islam. Nabi SAW pernah bersabda, alaikum bil jamaah, wajib kamu itu bersama dengan jamaah. Wa iyyakum wal furqah, jauhilah oleh kamu yang berpecah-pecah. Fa inna syaitana ma'al wahid, syaitan kalau dengan seorang dia mudah nak sesatkan. Dia akan sentiasa menempel dengan yang seorang-seorang. Wa huwa minasnaini ab'ad, dan syaitan kalau dengan yang berdua itu lebih jauh. Maka daripada situlah kita faham, kalau kita nak ikut Quran dan sunnah, pastikan kita ikut sunnah Nabi SAW dan pastikan kita bersama dengan jemaah para ulama umat Islam, jemaah para sahabat Nabi SAW. Jadi sangat malanglah kalau ada orang dia menyangkakan ikut Quran dan sunnah lain. Ya, ahli sunnah wal jamaah itu lain. Tidak. Ahli sunnah wal jamaah tidak akan dinamakan ahli sunnah wal jamaah kecuali mereka itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Di mana datang istilah ahli sunnah wal jamaah? Di zaman Nabi SAW belum popular lagi. Cuma ada hadis tentang ikut sunnah, ada hadis tentang ikut jamaah. Awal-awal catatan tentang istilah ahli sunnah wal jamaah ini, iaitu ketika mana menafsirkan ayat 106 surah Ali Imran. Allah berfirman, yauma tayabdu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari, yakni hari kiamat.
yang menjadi putih dan bersinar beberapa wajah. Jadi ada wajah-wajah yang hari kiamat tu ceria, bercahaya muka mereka, putih bercahaya. Wa taswaddu wujuh, dan ada yang hitam, ya, kelam wajah mereka. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang yang muka mereka menjadi hitam, menjadi gelap pada hari kiamat, adakah kamu itu kufur selepas kamu itu beriman? Jadi ini ciri orang yang gelap muka dia tu kembali murtad, atau dalam setengah tafsir mengatakan munafik, ya. Orang yang nifak, berpura-pura beriman tetapi sebenarnya kufur. Dalam tafsir Ibn Katsir, ketika menafsirkan ayat ini, disebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah yaumal qiyamah, hari kiamat. Hina tabyaddu wujuhu ahlus sunnati wal jamaah. Ketika itu hari kiamat, bercahayalah wajah-wajah ahli sunnah wal jamaah. Wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah, dan gelap hitamlah muka ahli bid'ah dan ahli berpecah belah. Siapa yang cakap macam ini? Iaitu yang digelar turjumanu zikri, penterjemah kepada Al-Quran, yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ajarkanlah kepada beliau ta'wil, yakni tafsir, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, sepupu Nabi, yang menjadi pakar rujuk dalam tafsir Al-Quran. Dalam catatan, beliau awal-awal menggunakan istilah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ayat itu bermaksud hari kiamat ahli sunnah wal jamaah wajah mereka bercahaya, ceria, sementara ahlul bid'ah wajah mereka menjadi gelap. Baik. Jadi itu asal istilah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Soalan. Kenapakah para alim ulama semisal Al-Imam Murtada Az-Zabidi rahimahullah taala dalam kitab beliau Ittihaf Sadatil Muttaqin syarah kepada Ihya Ulumuddin menyebutkan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila disebut ahli sunnah wal jamaah begitu sahaja, maka yang dimaksudkan adalah Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, dan juga Maturidiyah, pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaihima. Kenapa sebut begitu? Kan sepatut ahli sunnah wal jamaah pengikut Nabi. Kan tadi kata ahli sunnah ikut sunnah Nabi. Kenapa pula ahli sunnah jadi pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari? Ada orang tanya begitu. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Mereka tanya, kalau memang Asy'ariyah, Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah, habis tu sahabat Nabi bukan ahli sunnah wal jamaah lah. Sebab sahabat Nabi bukan Asy'ariyah. Sahabat Nabi bukan Maturidiyah. Jadi ini soalan yang salah. Bila soalan salah, jawapan lagi merapu. Ya. Di Sabah ada istilah merapu. Ada. Saya pun tidak pasti ya. Barangkali kebanyakan bahasa kita tidak jauh beza lah ya. Merapu di Semenanjung tu, di Sabah juga sebut merapu ya. Tapi kalau kelakar di Semenanjung dengan kelakar di Sarawak, saya difahamkan lain. Kelakar di Sarawak tu sesuatu yang lucu. Kelakar di Semenanjung sesuatu yang lucu. Kelakar di Sarawak katanya berbicara ya. Bersemang tu dia panggil kelakar. Baik. Jadi kenapa kita kata merapu? Sebab bila kita sebut Asy'ariyah, Maturidiyah, ahli sunnah wal jamaah, kita kena faham mereka jadi ahli sunnah wal jamaah kerana akidah mereka sama seperti akidah sahabat. Akidah mereka sama seperti akidah imam mazhab yang 4. Tinggal lagi sahabat dan imam mazhab mereka tidak Asy'ariyah, kerana Asy'ariyah bererti pengikut kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan sahabat hidup terlebih dahulu. Mustahil mereka ikut orang yang hidup kemudian. Kan itu logik mudah saja. Yang hidup dahulu tidak akan jadi pengikut kepada yang hidup kemudian. Tetapi yang hidup kemudian inilah yang ikut kepada yang hidup dahulu. Habis kenapa tidak kata
pengikut sahabat saja. Kenapa ahli sunnah itu Asy'ariyah? Kerana selepas lebih kurang 300 tahun kewafatan Nabi SAW atau 200 tahun lebih, mulalah timbul pelbagai fitnah. Bahkan ketika sahabat masih hidup, sudah timbul fitnah Syiah dan Khawarij. Syiah ekstrim melampau dalam menyokong Sayyidina Ali, Khawarij ekstrim melampau di dalam menentang Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam agama ni nak selamat jangan ekstrim. Ambil jalan yang seimbang, ya. Dalam apa juga keadaan, jalan tu mesti seimbang. Sokong Sayyidina Ali tidak salah. Tapi kalau sampai membenci pada sahabat yang lain, kalau sampai menuhankan Sayyidina Ali, kalau sampai memperdekaikan Al-Quran, kononnya Al-Quran itu tidak asli, itu sudah melampau. Itu yang berlaku. Khawarij juga demikian. Sampai mengkafirkan pada sahabat, bahkan sampai menghantar assassin untuk membunuh para sahabat. Itu sudah melampau. Kemudian datanglah bid'ah yang lain seperti bid'ah Qadariyah. Bid'ah Qadariyah, dia menafikan takdir Allah. Dia mendakwa Allah hanya menciptakan manusia, tapi perbuatan manusia itu automatik. Manusia buat sendiri. Tidak ada kena-mengena dengan Allah. Makanya Allah juga tidak tahu manusia nak buat apa. Sehinggalah manusia itu buat, oh baru Allah tahu. Maknanya besok ni, apa yang kita nak buat Allah belum tahu lagi. Besok kita buat, baru Allah tahu. Maka ini bid'ah, rekaan yang batil. Bahkan para ulama mengatakan akidah sedemikian adalah kufur. Kerana menafikan kuasa Allah dan menafikan ilmu Allah. Di sebaliknya, ada akidah yang menerima takdir Allah tetapi membuat bid'ah menyalahkan takdir. Dikenali sebagai akidah Jabriyah atau disebut Jabariyah, ya. Iaitu mereka asalnya dah bagus. Mereka terima bahawa segala-galanya adalah takdir Allah. Buruk atau baik hakikatnya adalah ketentuan Allah. Tapi mereka membuat bid'ah menyalah-nyalahkan takdir, meneka-neka takdir. Akhirnya kalau dia tak solat, dia tak sembahyang, kita nasihat, kita kata abang bawa solat lah, ya. Abang bukan muda lagi, bukan belasan tahun, abang dah 40 lebih dah umur. Ya bertaubatlah, solatlah. Kata dia, nak buat macam mana ustaz? Memang Allah dah takdirkan saya ni tak solat. Ini perangai Jabriyah. Agak-agak kalau Kang Afif nak berdebat macam mana dengan orang macam ini? Solusi yang paling mudah lah. Kang Afif kan pendekar. Dia tampar saja dia. Kan? Tumbuk saja dia. Orang kalau sudah kena tampar atau kena tumbuk, pasti dia marah. Kan? Dia kata, ini apa ustaz macam ini? Ustaz sepatut dakwah bil hikmah. Bukan ustaz tampar orang macam itu. Mentang-mentang pendekar. Ya. Maka ketika itulah Kang Afif bagi tahu dia, sabar bang. Jangan abang marah-marah. Ya. Memang Allah dah takdirkan saya tampar abang tu. Kalau abang tidak faham, ya saya ulang lagi. Sampai abang faham. Ya. Akhirnya dia fikir tak jadi juga. Ya, kalau salahkan takdir, lebam juga muka aku nanti. Jadi orang ini dia menyalah-nyalahkan takdir untuk meninggalkan perintah Allah. Bab makan minum dia sudah lupa takdir kan. Kalau dia lapar dia cari nasi, dia cari roti canai. Dia tidak kata pun nak buat macam mana ustaz, ya, memang Allah dah takdirkan saya lapar. Tidak ada. Jadi itu akidah yang bid'ah. Kita makhluk Allah, kita jangan meneka-neka takdir Allah. Kita lihat apa perintah Allah, kita usaha untuk buat. Kalau ditakdirkan kita itu tergelincir, kita bertaubat. Mudah begitu. Ada juga akidah Mu'tazilah yang mereka itu mengatakan Allah hanya mentakdirkan yang baik-baik sahaja. Atau Allah tidak takdirkan yang baik, Allah takdirkan yang lebih baik. Maka yang buruk-buruk itu bukan takdir Allah. Berarti ada benda berlaku luar daripada kuasa Allah. Maknanya yang buruk-buruk itu Allah helpless. Allah tidak boleh buat apa-apa. Ini juga adalah akidah yang bid'ah. Maka ketika itu Al-Imam Abu Hasan Asy'ari yang bangkit mempertahankan akidah Nabi SAW setelah beliau mengenal pasti akidah Mu'tazilah yang diajar oleh bapa tiri beliau itu sebenarnya akidah yang bid'ah. Beliau bertanya kepada bapa tiri beliau, Abu Ali Al-Jubai, ulama Mu'tazilah. Dia tanya,
tuan, bagaimana nasib 3 orang? Satu orang meninggal dunia dalam keadaan iman dan taat. Satu lagi meninggal dunia dalam keadaan kufur dan maksiat. Satu orang lagi meninggal dunia dalam keadaan masih kanak-kanak, belum balik, sudah mati. Apa nasib mereka? Jadi kata abah petiri beliau, yang mati beriman dan taat masuk syurga sesuai dengan keadilan Allah. Yang mati kufur dan maksiat masuk neraka sesuai dengan keadilan Allah. Dan yang mati sebelum balik tak bolehlah masuk syurga sebab belum beramal ibadah lagi. Dan tak adil juga masuk neraka kerana belum buat maksiat lagi. Maka yang ini dia akan duduk di tengah-tengah. Masuk syurga pun tidak, masuk neraka juga tidak. Ini juga bid'ah. Dalam akidah kita tidak ada hari akhirat sama ada ke syurga atau ke neraka. Lalu Imam Hasan Asy'ari bertanya, kalau begitu tuan, apa jawab Allah sekiranya kanak-kanak tadi bertanya, ya Allah, kenapalah engkau matikan aku sebelum aku balik? Tidakkah lebih baik matikan saya selepas balik, saya sempat beribadah, saya boleh masuk syurga? Kan akidah Mu'tazilah, Allah mesti buat yang baik atau yang lebih baik. Maka kata guru dan juga bapa tiri beliau, Allah akan menjawab, saya itu tahu kamu kalau sudah balik, kamu bukan jadi iman taat, kamu tu akan jadi kafir maksiat. Makanya lebih baik saya matikan kamu sebelum kamu balik. Jadi itu kan sesuai dengan akidah Mu'tazilah, Allah mesti buat yang baik atau lebih baik. Lalu Imam Hasan Asy'ari bertanya, kalau begitu, apa jawab Allah sekiranya yang mati kafir dan maksiat itu berkata, ya Allah, sebagaimana engkau tahu nasib kanak-kanak tadi kalau dewasa menjadi kufur dan maksiat, pasti engkau tahu nasib aku kalau dewasa jadi kufur dan maksiat. Kenapakah engkau tidak matikan aku sebelum aku balik? Tidakkah itu lebih baik supaya aku tidak masuk neraka? Lalu bapa tiri beliau tidak boleh menjawab kerana akidah itu akidah yang bid'ah. Bila bid'ah pasti bercanggah. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sesuatu itu bukan datang daripada Allah Taala, nescaya mereka akan dapati percanggahan yang banyak. Kerana itu bid'ah, direka-reka sahaja. Akhirnya Al-Imam Hasan Asy'ari membuat peristiharan di masjid pada hari Jumaat, mensimbolikkan dengan membuka jubah beliau dan mencampakkan dan mengatakan, aku berlepas diri daripada fahaman Mu'tazilah sebagaimana aku berlepas diri daripada pakaian aku ini. Bukanlah beliau tidak ada baju, kan macam Tuan Guru Syekh Nuruddin pakai itu ada jubah luarnya tu. Baik. Jadi semenjak itulah beliau bangkit berdebat dengan ahli bid'ah, mematikan bid'ah mereka sehinggalah ahli sunnah wal jamaah itu subur. Fahaman Nabi itu dipertahankan, makanya dinisbahkanlah ahli sunnah wal jamaah itu kepada beliau. Bukan beliau mengasaskan mazhab baru, tidak. Beliau sekadar mempertahankan akidah Nabi SAW dan para sahabat. Saya baca kalam daripada Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Hafiz Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, ulama hadis yang terkenal. Beliau menerangkan, saya terus terjemah ya, sebab katanya pukul 7 dan nak kena buka pada sesi soal jawab. Saya kemaskan sedikit, kita adalah sesi soal, jawab belum tentu. Jawab hanya kalau tahu. Kalau tak tahu, Allahu a'lam. Jadi kata beliau, guru kami Syekhuna Abu Hasan Asy'ari, moga-moga Allah merahmati beliau, beliau bukan mereka satu perkara baharu di dalam agama, tidak. Dan beliau tidak mendatangkan satu bentuk bid'ah, satu benda baru, tidak. Tetapi beliau mengambil pegangan para sahabat, pegangan para tabi'in dan orang-orang soleh selepas mereka daripada imam-imam dalam perkara akidah. Lalu beliau mempertahankannya dengan memberi syarahan, menerangkan, dan apa yang dikatakan dalam perkara akidah dan dibawa oleh syarak yang sebenar, yang sahih dari segi akal dan bercanggah dengan dakwaan orang-orang yang mengikut hawa nafsu, maka ini sebenarnya yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Hasan Asy'ari ketika pegangan para sahabat itu telah ditenggelamkan oleh bid'ah Qadariyah.
oleh bid'ah Jabriyah, oleh bid'ah Mu'tazilah, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari bangkit mempertahankan, maka dinisbahkan Ahlussunnah wal Jamaah kepada beliau. Baik. Bahkan tokoh idola golongan Wahabi iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah beliau bukan Wahabi ya. Beliau hidup sebelum daripada adanya gerakan Wahabi. Jadi beliau bukan Wahabi. Cuma beliau dikagumi oleh pengasas gerakan Wahabi iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Abdul Wahhab bukan Wahabi. Abdul Wahhab tu bapa beliau. Tapi orang Arab kan dia suka panggil Abu, bapa si fulan ataupun Ibn, anak siapa. Jadi Abdul Wahhab ni ulama mazhab Hambali. Jadi beliau lebih terkenal sebagai Ibn Abdul Wahhab. Kalau beliau orang Tawau, barangkali anak Ustaz Wahab. Siapa yang kecoh-kecoh tu? Oh tu anak Ustaz Wahab. Akhirnya pengikut beliau dipanggil Wahabi. Padahal ayah beliau tidak sama pandangan. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri dalam kitab beliau Minhajus Sunnah menolak dakwaan kononnya Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah rekaan Imam Abu Hasan Asy'ari. Golongan Syiah mereka nak lawan Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah kata Ahlussunnah ni Imam Abu Hasan Asy'ari punya, bukan Nabi punya. Yang ikut Nabi tu kami Syiah, kata dia. Jadi kata Al-Imam Ibn Taymiyah, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini mazhab qadim. Ini adalah pegangan lama, ma'ruf, sudah terkenal. Sebelum daripada Allah menciptakan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad lagi. Sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah inilah pegangan para sahabat yang mereka itu mengambil pegangan itu daripada Nabi mereka, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di setakat itu sepakat antara Al-Imam Ibn Taymiyah dan juga Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah bahawa Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan satu pegangan yang direka-reka, tidak. Ya, itu pegangan yang memang diambil daripada para sahabat, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dah sampai pukul 7 ya. Kita buka pada soalan dahulu. Kalau tidak ada soalan, mungkin saya akan sambung sedikitlah macam itu. Sebab saya nak datang Tawau selalu pun tinggal di Kuala Lumpur ya, seberang laut. Jadi alang-alang datang tu mungkin lebih sedikit boleh kan? Insya-Allah. Silakan kalau ada sebarang soalan, kalau saya mampu jawab saya cuba. Untuk silakan ketika ada soalannya, buat request ni daripada jemaah sendiri, sebab tu kita berikan ruang dan masa untuk memberikan soalan. Kalau muslimat rasa ni boleh tulis, insya-Allah kita akan sampaikan kepada yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datanglah di masjidnya. Solat berhenti. Saya awal dari soalan saya. Soalan pertama saya tahu, apakah pahaman Wahabi ini ada dua golongan? Satu ekstrim,
terima kasih atas soalan. Yang saya faham, soalan adalah berkaitan tentang golongan Wahabi, iaitu adakah golongan Wahabi ini ada dua, satu yang ekstrim, satu yang tidak. Dan soalan yang kedua, bagaimana kita mahu menangani isu Wahabi ini, betul kan? Jadi berkaitan dengan soalan yang pertama, secara umum golongan Wahabi adalah golongan yang ekstrim, kerana dia bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Tinggal lagi, sama juga seperti golongan Syiah, keekstriman mereka itu tidak satu level. Ya. Ada yang ekstrimnya sedikit, ada yang ekstrimnya banyak, ada yang sangat ekstrim. Sebagai contoh, golongan Syiah yang sangat ekstrim itu sampai boleh bawa kepada kufur. Ya, ada Syiah yang menuhankan Sayyidina Ali. Itu bukan lagi sesat-sesat biasa, bukan ekstrim biasa. Itu ekstrim yang bawa kepada dia jadi kafir, menuhankan Sayyidina Ali. Ada Syiah yang mempertikaikan, mengatakan Al-Quran umat Islam sekarang ini sebenarnya tidak asli. Ini Quran yang direka oleh para sahabat. Ya. Quran yang sebenar nanti bila Imam Mahdi sudah turun. Ini juga Syiah yang sangat ekstrim, yang sehingga bawa kepada kufur. Demikian juga golongan Wahabi. Ya. Ada golongan Wahabi yang sekadar, kadang dia pun tidak tahu kata dia itu sudah terpengaruh Wahabi. Dia menyangkakan dia itu ingin ikut sunnah, nak menolak bid'ah. Jadi ekstrimnya itu mungkin soal-soal tahlil, soal berdoa ramai-ramai lepas solat, selawat selang-selang tarawih. Ya. Tapi ada yang lebih ekstrim sampai melarat kepada perkara akidah. Dia mendakwa orang musyrikin bertauhid. Dia mendakwa orang Islam musyrik. Itu sudah ekstrim. Kerana sampai ke satu peringkat, dia akan menghalalkan darah. Ya, saya minggu lepas, sebelum saya datang ke Tawau, saya dikafirkan oleh penganut Wahabi. Cuma saya menerangkan hukum saja. Iaitu hukum istighasah. Minta tolong kepada Nabi SAW. Kan selalu dalam apa tu, majlis maulid, ada orang kata, Aghisna ya Rasulullah. Ataupun madad ya Rasulullah. Itu minta tolong dengan Nabi SAW. Jadi Wahabi kata itu syirik sebab Nabi dah wafat. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah meminta tolong kepada makhluk atas jalan sebab dan musabab tidak syirik. Kalau hakikat ketika Nabi SAW masih hidup juga, sebenarnya yang bagi pertolongan bukan baginda. Pertolongan sebenar daripada Allah. Dalam Al-Quran Allah menerangkan, Kul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat ataupun mudarat. Ketika Nabi hidup, itu hakikat. Tetapi secara asbab, illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki, terbukti memang Nabi SAW sebab kepada kebaikan yang banyak, dan bagi dia sebab menolak kemudaratan yang besar. Ya, baik. Jadi, kata Wahabi tidak. Kalau masa Nabi hidup, boleh. Minta tolong dengan Nabi, okey. Tapi kalau Nabi dah wafat, masih minta tolong dengan Nabi, itu syirik akbar. Syirik yang besar menyebabkan orang itu terkeluar dari Islam. Jadi saya kena tadi kata dia, orang ini dah jelas kafir, murtad, musyrik. Package ya. Haram sembahyang di belakang dia. Kalau dia sembelih binatang, binatang itu jadi bangkai. Cuma dia tak kata saja, halal darah dia boleh dibunuh. Kalau dia kata mungkin saya kena report polis lah. Dia stop. Tapi itu sebenarnya kefahaman mereka. Jadi kalau nak kata Wahabi ada yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim, jawapannya semua ekstrim. Cuma tahap keekstriman tu berbeza-beza. Ada yang ekstrimnya sedikit, ada yang ekstrimnya pertengahan, ada yang ekstrimnya itu sangat ekstrim. Yang berlaku di luar negara itu dah sangat ekstrim. Ya. Mereka bom, orang tengah sambut Maulid Rasul, awal-awal kebangkitan Wahabi, mereka bunuh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi saya bagi petikan, ya, ramai orang yang tak boleh terima sebenarnya, yang sudah terpengaruh dengan Wahabi, mereka ada macam denial syndrome. Mereka sentiasa menafikan, tidak, Muhammad Abdul Wahab ni bagus, ini dia kena fitnah. Padahal fakta,
Dalam mazhab yang empat, misalnya dalam kitab Raddul Mukhtar, ala Duril Mukhtar yang disusun oleh Al-Imam Ibn Abidin, mazhab Hanafi, dengan jelas beliau mengatakan matlabun fi atba'i Ibn Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina. Jadi satu perbincangan tentang pengikut anak Abdul Wahhab yang merupakan Khawarij pada zaman kita. Dan beliau menerangkan, kan dalam kitab tu kata Khawarij ni mengkafirkan sahabat Nabi. Jadi mungkin Wahabi kata, macam mana kami dituduh Khawarij? Kami tidak mengkafirkan sahabat Nabi. Lalu Imam Ibn Abidin lama dahulu telah terangkan, mengkafirkan sahabat Nabi itu bukan syarat jadi Khawarij. Itu hanya cerita Khawarij zaman sahabat. Adapun memadai segolongan itu dinamakan Khawarij bila mana mereka mengiktikadkan kafir. Siapa yang lawan mereka, mereka cap kafir. Sebagaimana yang berlaku kepada pengikut anak Abdul Wahhab yang keluar dari Najd. Najd sekarang dinamakan Riyadh. Buka peta, draw a straight line ke arah timur, Madinah. Cari mana Madinah, draw a straight line ke timur, akan jumpa Riyadh. Riyadh itu adalah Najd. Jadi Nabi SAW pernah beritahu dalam hadis Sahih Bukhari, dari Najd akan timbulnya tanduk syaitan. Sebagian ulama mengatakan Musailamatul Kazzab, dan sebahagian memasukkan juga Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai yang dimasukkan sebagai tanduk syaitan dari Najd. Baik. Kemudian dalam mazhab Maliki, Imam Ahmad As-Sawi dalam hasyiah kepada tafsir Jalalain menerangkan ayat afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, ayat 8 surah Fatir. Orang yang dihiasi baginya amalan buruk dia nampak baik. Dikatakan oleh ulama tafsir, ayat ini turun menceritakan golongan Khawarij. Apa ciri Khawarij? Yang menyelewengkan tafsir Quran dan Sunnah. Ini yang kadang orang tak faham. Mereka kata tak mungkin Ustaz Wahabi sesat. Kenapa? Sebab mereka cakap sikit-sikit qala Allah, qala Rasul. Padahal itulah salah satu ciri Khawarij yang Nabi sebut, yaqra'unal Quran. Golongan ini rajin baca Quran, tapi la yujawizu hanajirahum. Bacaan mereka tidak melampaui kerongkongan, maknanya mereka tak faham. Makanya mereka menyelewengkan tafsir Quran dan hadis, wa yastahilluna bizalika dima'al muslimin wa amwalahum. Dengan penyelewengan tafsir tadilah mereka menghalalkan darah orang Islam dan harta benda mereka, sebagaimana yang dapat dilihat sekarang. Wahum firqatun bil adil Hijaz, satu golongan di tanah Hijaz, yuqalu lahum al-Wahabiyah, dinamakan golongan itu golongan Wahabi. Ini ulama mazhab Maliki. Ulama mazhab Syafi'i dalam kitab Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam, iaitu yang disusun oleh Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Kutubul Irsyad Abdullah bin Alawi Al-Haddad, cicit keturunan Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad, mengatakan bahawa yang lebih penting daripada semua itu, yang menunjukkan bahawa Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah Khawarij yang Nabi sebut dalam hadis, adalah kerana ciri-ciri Khawarij itu ada pada mereka. Antaranya apa? Pertama adalah mereka itu dari Najd. Yang kedua, mereka itu dari timur Madinah. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, kalaulah tidak kerana fajar terbit dari timur, saya tidak ingin memandang ke arah timur. Jadi Najd itu daripada arah timur. Dan kaunusi mahum at-tahlik, ciri golongan ini adalah membotakkan kepala. Ini diakui sendiri oleh ulama Wahabi. Pada masa itu mereka akan membotakkan kepala orang-orang, kononnya itu adalah hukuman kerana dulu buat benda syirik, kata dia. Jadi umat Islam tu dituduh syirik semua, sehinggalah Muhammad bin Abdul Wahhab datang, barulah ada tauhid semula. Jadi oleh kerana kamu baru kembali daripada syirik, kamu kena botakkan kepala. Awalnya perempuan pun disuruh botak, tapi perempuan argue, dia kata kenapa tak botakkan juga janggut? Janggut tu kan zaman syirik. Jadi kata mereka cukur janggut tu haram. Ada mazhab kata haram lah cukur janggut. Lalu perempuan jawab, kan cukur kepala bagi perempuan haram. Tapi si mahum at-tahlik ni,
tanda membotakkan kepala ini tidak pernah berlaku kepada ahli bid'ah yang lain, Syiah dan Khawarij yang awal, yang lain-lain lah, Mu'tazilah dan sebagainya, tak pernah berlaku. Julung-julung kali berlaku adalah kepada golongan Wahabi. Dan itu disebut dalam hadis. Demikian juga mazhab Hambali, ya. Mereka mengaku kononnya mereka mazhab Hambali. Mazhab Hambali juga menolak, misalnya dalam kitab Ar-Risalah Al-Musammah bi Rihlatil Hijaziyah disebutkan bahawa golongan ini adalah golongan Khawarij, tandanya tahlik, sama macam tadi, membotakkan kepala. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka suka membunuh, memerangi orang Islam. Wa yad'una ahlal Awsan, dan mereka membiarkan penyembah berhala. Ini dapat dilihat sendiri. Yang terbaru adalah golongan ISIS, ya, ataupun Daesh. Ideologi mereka adalah ideologi Wahabi. Yang mereka bunuh tu orang Islam yang sembahyang, yang bersyahadat. Tapi kan Israel tidak jauh mana daripada negara mereka. Syria tu tak jauh daripada Israel. Daesh tidak serang. Mereka tidak serang orang kafir. Mereka serang dan membunuh orang Islam. Ini sama macam dalam hadis Nabi SAW. Jadi ringkasannya, kalau ditanya adakah ada Wahabi ekstrim, Wahabi tidak ekstrim, jawabnya semua Wahabi ekstrim. Cuma tahap keekstriman mereka itu tidak sama. Dan bergantung pada setakat mana dia terpengaruh dengan fahaman tersebut. Bagaimana menangani fahaman Wahabi? Pertama yang saya lihat, kena ada kefahaman. Banyak orang terpengaruh dengan Wahabi kerana tak faham. Wahabi kata kita ikut Quran Sunnah. Kita sekarang ni masalahnya ikut mazhab. Nabi suruh ikut Quran dan Sunnah. Kita ni lah yang nak ikut Quran dan Sunnah. Kita ni ustaz Sunnah. Yang lain itu ustaz bid'ah. Kampung kita perkampungan Sunnah. Perkampungan sini bid'ah. Jadi orang awam dia terpengaruh. Padahal mereka tidak perasan mazhab itu adalah produk daripada Quran dan Sunnah. Kerana bila-bila masa ulama pergi pada Quran dan Sunnah, ada dua kemungkinan. Satu, mereka seia sekata, mereka fatwa-fatwa sama, itu namanya ijma'. Konsensus. Ijma' wajib ikut. Tak jarang berlaku bila ulama pergi pada Quran hadis, ulama ni faham begini, ulama seorang lagi faham lain. Mungkin ulama seorang lagi faham lain lagi. Maka keluarlah fatwa yang berbeza. Ini namanya khilaf. Fatwa yang berbeza inilah namanya mazhab. Dan konsep bermazhab diiktiraf oleh Nabi sendiri, ya, konsep itu. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali belum ada lagi zaman Nabi. Tapi bila ada sahabat khilaf, Nabi meraihkan kedua-duanya. Contoh, dua sahabat nak sembahyang, tidak ada air. Mereka beramal dengan dalil, kalau tidak ada air, tayamum. Mereka tayamum dan mereka solat. Mereka teruskan perjalanan, jumpa air, waktu solat masih ada. Dalil tidak jelas. Kalau jumpa air, kena solat lagi sekali ke tak payah? Maka satu orang sahabat, dia fikir dah solat, tidak perlu solat lagi. Seorang sahabat fikir solat dengan tayamum kerana tidak ada air. Sekarang ada air, dia berwuduk, dia solat lagi sekali. Bila diceritakan kisah itu kepada Nabi SAW, Nabi bersabda kepada yang solat hanya satu kali, asabtas sunnah. Kamu buat tu kena dah caranya, sunnahnya begitu, dah cukup dah sembahyang satu kali itu. Tapi Nabi tidak kata kepada yang salat dua kali, kamu buat bid'ah. Tidak. Nabi bersabda, walakal ajru marrataini. Dan bagi kamu pahala dua kali. Berarti Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan bila mana tidak ada dalil yang jelas. Bahkan, ada kalanya dalil jelas. Tetapi sahabat berbeza kefahaman. Masih Nabi raihkan. Iaitu dalam kejadian peperangan Khandaq, peperangan Parit, dikenali juga sebagai peperangan Al-Ahzab. Tentera bersekutu menyerang Madinah. Yahudi Bani Quraizah penduduk Madinah. Sepatut mereka sokong Nabi. Tapi mereka khianat. Mereka sokong tentera musuh. Bila peperangan selesai, Nabi SAW menghantar tentera untuk menyerang Yahudi Bani Quraizah. Nabi berpesan, jangan seorang pun daripada kamu sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Dalil jelas. Jangan sembahyang asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Dalam perjalanan, belum sampai di kampung Bani Quraizah telah masuk waktu asar. Sebagian sahabat bersiap nak solat. Sebagian sahabat kata, kan Nabi kata sembahyang di sana. Yang nak solat, dia terus solat. Dia kata bukan maksud Nabi macam itu.
Lalu akhirnya jadi dua mazhab. Maksud Nabi masih hidup. Mazhab tu maknanya pandangan. Satu pandangan kita solat dulu, satu pandangan solat di sana walaupun waktu telah habis. Kenapa? Yang solat dahulu dia faham maksud Nabi solat di kampung Bani Quraizah tu ialah berjalan dengan cepat. Sekira-kira asar tu dah sampai sana. Habis kita lambat, dalil mengatakan solat kena berwaktu. Jadi kita solat dulu. Yang solat di sana dia ambil zahir hadis. Nabi kata jangan solat kecuali di kampung Bani Quraizah, maka ini exceptional. Walaupun asalnya solat kena dalam waktu, tapi untuk kes ni luar waktu pun tak apa. Yang penting kita solat di sana. Bila berita ini sampai kepada Nabi SAW, salah satu pun bagi dia tidak komplit. Yang solat dulu pun bagi dia tidak komplit, yang solat kemudian juga bagi dia tidak komplit. Ini menunjukkan Nabi SAW meraihkan perbezaan pandangan walaupun sudah ada dalil, tapi berbeza dalam memahami dalil. Jadi itu contoh. Jadi kalau kita boleh bagi faham pada masyarakat apa konsep mazhab, apa konsep bid'ah, apa konsep tauhid, apa konsep syirik, jadi lebih payah untuk mereka terpengaruh dengan Wahabi. Kalau tidak, mudah mereka menjadi mangsa Wahabi. Kerana umpannya itu menarik. Ikut sunnah, tolak bid'ah, pegang hadis sahih, pertahankan tauhid, tolak syirik, itu semua memang kena dengan kehendak kita. Tapi di sebalik itu kita kena terangkan. Yang kedua adalah penguatkuasaan. Kalau kita hanya bagi faham, tapi pendakwah Wahabi kita benarkan juga dia berleluasa, berceramah sana sini, menyebarkan kebatilan, maka perjuangan kita itu menjadi semakin payah. Sentiasa mereka itu akan ada rekrut baru. Jadi mangsa, terutamanya saya difahamkan di setengah tempat, jadi mangsa itu adalah mu'allaf. Dia baru masuk Islam, terus dikenalkan dengan fahaman Wahabi. Jadi itulah dua benda yang saya cadangkan. Terapkan modul kefahaman Ahlussunnah wal Jamaah sebagai benteng. Yang kedua, pihak berkuasa kena tegas untuk mengambil tindakan kepada orang yang menyebarkan fahaman tersebut. Samalah seperti Syiah juga. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Saya pertanyaan kepada jemaah nak sambung atau ikut kepada ketetapan awal tadi untuk kita terus solat. Kalau nak sambung kita akan buka sedikit dari masa untuk persoalan. Ataupun ada soalan, kita mungkin berakhir pada pukul 7.30. Kalau tidak ada soalan, mungkin saya boleh gunakan masa itu untuk terangkan beberapa isu lah. Kalau ada soalan, saya cuba raikan soalan dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih atas soalan yang diajukan. Yang saya dapat faham adalah berkaitan tentang isu bid'ah membid'ahkan, betul ya? Baik. Jadi berbalik juga kepada apa yang saya sebutkan tadi adalah masyarakat perlu didedahkan kepada kefahaman yang betul. Sebagai contoh ya, tentang isu bid'ah membid'ahkan ini, Wahabi mereka keliru dan mengelirukan hadisnya sahih. Tapi kefahaman Wahabi tidak sahih, iaitu hadis kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara bid'ah itu sesat. Jadi bila kita terangkan tidak semua perkara baharu itu sesat, tidak semua bid'ah itu sesat, ada bid'ah yang hasanah. Wahabi kata kamu ni nak lawan hadis. Hadis kata setiap bid'ah sesat. Kamu pandai-pandai kata hanya bid'ah tertentu saja sesat. Jadi sebenarnya kita bukan pandai-pandai nak lawan hadis, ya. Kita ikut ulama yang pandai. Ulama semisal Imam Nawawi rahimahullah taala ketika mensyarahkan hadis tersebut telah menerangkan bahawa kullu bid'atin dalalah itu sebenarnya dalil yang umum tapi maknanya khusus. Maknanya sebahagian. Dan ini yang mereka tidak faham. Dalam bahasa Arab, kullu boleh makna semua dan kullu kerap kali bermakna sebahagian. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam ya'kuluhu turabu illa ajbazana. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah, yakni akan reput. Bila mati akan reput, kecuali tulang sulbi. Tapi terbukti bahawa anak Adam iaitu para nabi, anak Adam iaitu orang yang mati syahid, jasad mereka tidak reput. Padahal mereka anak Adam. Hadis mengatakan setiap anak Adam. Nah, itu contoh setiap berarti sebahagian. Bahkan dalam bahasa Melayu, budak sekolah yang cakap saya pergi sekolah setiap hari, sebenarnya dia pergi sekolah hanya 5 hari daripada 7. Perasan tak? Kan? Hari Sabtu, hari Ahad dia tidak pergi kerana sekolah tidak buka. Adakah salah dia kata saya pergi sekolah setiap hari? Betul. Maksudnya pergi sekolah 5 hari daripada 7 tu sudah betul untuk cakap pergi sekolah setiap hari. Tapi Wahabi ni dia ambil hadis in isolation. Ambil satu hadis dia keluar kefahaman sendiri. Ulama ambil hadis dia suluh dengan hadis yang lain, dia timbang dengan ayat Quran, baru dia keluarkan kaedah bid'ah yang mana selari dengan syarak tidak dilarang seperti sabut maulid dan sebagainya. Bid'ah yang bercanggah dengan syarak itu dilarang. Seperti buat haji di Pulau Pinang, sembahyang subuh 4 rakaat misalnya, itu bercanggah dengan syarak. Lagi contoh, bab bid'ah ini Wahabi gagal faham beza antara bid'ah penyusunan dengan bid'ah isi. Contoh ya, kita belajar tauhid sifat 20. Wahabi kata jangan belajar itu. Tauhid sifat 20 itu bid'ah. Itu tidak ada di zaman Nabi. Sebenarnya yang bid'ah itu hanya penyusunan. Ya memang zaman Nabi SAW sahabat tidak belajar wujud, qidam, baqa, qiyam, mukhalafatu ta'ala lil hawadisi, tidak. Tetapi tidakkah zaman Nabi sahabat beriman bahawa Allah wujud? Allah wujud tidak ada permulaan, yakni qadim, qidam. Allah wujud tidak akan binasa, itu baqa. Allah tidak sama seperti makhluk, mukhalafatu ta'ala lil hawadisi. Allah tidak perlu kepada makhluk, qiyamu ta'ala binafsi dan seterusnya. Kalau bilang satu persatu isi sifat 20, jangan kena zaman Nabi, semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, orang yang beriman pasti dia yakin ke semua sifat 20 itu. Sama macam tajwid. Tajwid kan zaman Nabi tidak ada sahabat belajar ini ikhfa, ini izhar, ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah. Tapi tajwid dengan makna membaca Al-Quran dengan elok, panjang pendeknya betul, makhraj hurufnya tepat, itu sudah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Wahabi ini sentiasa nak mengelirukan. Soalan-soalan mereka kadang lucu. Mereka tanya kita sekarang ikut mazhab. Habis Nabi dulu solat ikut mazhab mana kata dia. Ini kan soalan yang tidak cerdik. Pastilah Nabi SAW sembahyang ikut wahyu. Tapi kenapa kita sembahyang ikut mazhab? Kerana kita nak ikut Nabi. Kan hadis Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Maka Wahabi merasakan hanya dia yang salat macam Nabi. Ya Allahu Akbar. Wah, terkangkang ya. Satu depa kangkang. Rasanya itulah salat Nabi.
Cuba kita tanya dia, kenapa kamu salat macam itu? Kata dia, sebab saya nak ikut salat Nabi. Kenapa? Sebab Nabi bersabda, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Maka kita tepuk dia pelan-pelan. Abang tu bila lihat Nabi salat? Minggu lepas ke tahun lepas? Biar dia sedar bahawa dia tidak lihat Nabi salat sebenarnya. Dia salat sebegitu semata-mata ikut ustaz Wahabi dia. Jadi kita salat macam kita salat kerana ikut ustaz kita. Itu hakikat kan? Ustaz kita juga tidak lihat Nabi salat. Dia ikut ustaz dia. Maka kita kena pastikan ustaz yang kita belajar salat itu sanad solatnya bersambung daripada guru kepada guru sampai kepada sahabat Nabi. Kerana sahabat Nabi yang melihat Nabi salat. Yang seperti itu tinggal 4 saja, sama ada Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Yang lain telah pupus. Kalau Wahabi lagi putus sanad terus. Jadi ini yang masyarakat kena faham. Kalau tidak, mereka akan terpersona dengan slogan-slogan dan mereka akan terpengaruh. Bila terpengaruh, sukar untuk dirawat. Bukan kata tidak boleh. Ada dalam datang Facebook saya, dia cakap saya sudah 5 tahun Ustaz jadi Wahabi. Alhamdulillah, saya dengar-dengar ceramah apa, saya sudah faham, saya sudah kembali pada ahli sunnah wal jamaah. Ada. Tapi kebanyakannya susah. Dia jadi degil, dia rasa dia ni masuk-masuk dalam Facebook saya, dalam TikTok saya ni, kita dah terangkan pun dia kata, oh, ini ahli kalam, ini ahli bid'ah. Itu nampak susah. Kalau sudah kena, susah nak rawat. Cegah lebih baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan